Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kata pengarang kitab, syarat-syarat ikhlas. Sifat ikhlas dan cinta, sanjungan, pujian dan tamak terhadap milik orang lain tidak boleh berkumpul dalam satu hati. Keduanya ibarat air dan api atau ibarat timur dan barat. Ketika dirimu berbisik kepadamu untuk berbuat ikhlas, pertama hadapilah sifat tamak, lalu sembelihlah dengan pisau putus harapan. Kemudian jauhi sanjungan dan pujian. Jauhi mereka seperti menjauhi cinta dunia demi akhirat. Ketika penyembelihan sifat tamak dan menjauhi pujian dan sanjungan itu telah kau lakukan dengan teguh, ikhlas akan mudah kau lakukan. Wallahu a'lam. Yang hormati nazir masjid yang dikasihi imam, barisan imam, dan yang dihormati barisan ahli jawatan kuasa, seterusnya pada tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin rahmati Allah sekalian. Sekali lagi kita merambahkan syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita telah dapat menunaikan yang ditaklifkan oleh Allah SWT pada kita selaku mukmin, dan kemudian dapat kita duduk selepas begitu untuk sama-sama kita berkongsikan ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini sedikit sebanyak akan memberikan manfaat yang terbaik buat kita untuk penghidupan dalam menjalani penghidupan dunia ini, apatah lagi penghidupan di akhirat. Jadi tuan-tuan sahabat puan, sebagaimana pada pertemuan kita yang lalu kita membincangkan satu tajuk, iaitu tajuk daripada tajuk-tajuk akhlak yang mulia, dan yang utamanya ikhlas. Kita telah pun membincangkan tentang definisi atau ta'rif ikhlas dari pandangan beberapa orang ulama, dan kita pun sudah tahu bagaimana dikatakan ikhlas itu dan apa yang mencabar keikhlasan kita, iaitu perkara besar yang mencabar ataupun yang akan merosakkan ikhlas kita itu adalah sifat ujub. Apa maksudkan sifat ujub di sini? Iaitu apabila kita merasakan apa yang kita ada ini semua milik kita. Kita punya banyak duit, banyak harta dan duit itu kita punya. Kalau yang banyak ilmu, banyak apa itu ilmu dia lah, bijak dia rasa ilmu tu dia punya. Itu di antara yang dimaksud ujub, di antara perkara-perkara yang boleh merosakkan ikhlas. Dalam tulisan pengarang ini di sebelah atas sebelum kita baca itu tadi, dia menyatakan bahawa ikhlas itu satu sifat yang semula jadi bagi manusia. Semula jadi kita lahir-lahirnya dengan ikhlas. Kita lahirnya dengan akhlak yang mahmudah, akhlak yang mulia. Cuma bila kita menjalani penghidupan kita ni, kita ada dua musuh yang besar, iaitu nafsu dan iblis, yang akan merosakkan segala kebaikan-kebaikan atau merosakkan niat-niat kita, hati kita. Maka ikhlas itu akhirnya menjadi payah. Akhirnya ikhlas itu menjadi satu yang rosak, yang menyebabkan kita, amalan kita menjadi rosak di sisi Allah SWT. Maka dengan sebab itulah, bila kita sudah pun mengetahui akan hal keadaan ini, ikhlas itu penting, maka selepas ini marilah kita mencuba dengan sedaya upayanya untuk membetulkan kembali hati-hati kita agar apa yang kita amalkan itu benar-benar ikhlas kerana Allah SWT. Dan kata pengarang kitab, sebagaimana teks yang saya bacakan tadi, sifat ikhlas dan sifat tak ikhlas. Kita kata tak ikhlas, tak ikhlas itu
hendak akan sanjungan, hendak akan pujian, ataupun ada rasa tamak terhadap milik orang lain. Harta kau, harta aku, harta aku, harta aku. Orang punya pun kalau boleh kita nak ni. Jadi cinta sanjungan, cinta pujian dan tamak itu yang kita istilah pada tak ikhlas. Ikhlas dan tak ikhlas tu dia tak boleh berkumpul sekali. Dicontohkan oleh pengarang ini sebagai timur dan barat. Kalau kita ke timur, maknanya kita meninggalkan barat. Kalau kita ke barat, kita meninggalkan timur. Itu kata Hasan Al-Basri. Dia mentafsir kepada dunia dan akhirat. Kalau kita cari dunia, kita tak akan dapat akhirat. Kalau kita cari akhirat, kita tak akan dapat dunia. Dengan maksud dunia tu kita dapat, tapi dunia tu jadi akhirat. Begitu. Jadi katanya sifat ikhlas dengan sifat tak ikhlas tu dia tak boleh bercampur. Kita kena buat salah satu daripadanya. Kalau kita ikhlas, maknanya tertolaklah tak ikhlas, tertolak nakkan sanjungan tu. Tapi kalau kita di dalam niat kita lillahi ta'ala, ada niat-niat nakkan sanjungan, berharapkan kepada pujian, ada ciri-ciri tamak kepada hak orang lain, maka tertolak ikhlas kita itu, jadi dia tidak ikhlas. Jadi dia kepada perkara yang tak ikhlas. Maka caranya, syarat nak ikhlas itu, kata pengarang kitab, ketika kamu berbisik untuk melakukan sesuatu dengan ikhlas, kita dah datang masjid, kita nak baca Quran, kita nak sembahyang sunat, kita nak derma ke tamu, atau apa sebarang kebaikan kita nak buat, pertama-tamanya memang tak dinafikan kita dah niat ikhlas. Ini aku buat ni lillahi ta'ala. Tapi kemudian itu ada campuran dengan lain pula. Campuran yang datang dirosakkan oleh nafsu dan syaitan iblis. Maka bila kerosakan itu berlaku, unsur-unsur luar itu datang, itu datangnya merosakkan ikhlas kita. Jadi dikatanya sini, bila kamu datang, hati kamu dah berbisik nak melakukan satu amalan dengan ikhlas, maka katanya apa pertama-tama yang hendak dihadapi adalah sifat tamak dan sifat berkendakkan kepada sanjungan dan pujian tadi. Jadi apa tindakan kita? Tindakan kita dikata di sini hendaklah kita sembelih sifat yang ingin hendakkan pujian itu dan sifat tamak kepada hati orang lain itu, sembelih dengan pisau putus harapan. Itu bahasa dia lah, bahasa puitisnya. Jadi dengan maksud, apabila kita dah niat nak ikhlas, datang bisikan-bisikan nakkan pujian, datang bisikan-bisikan nak tunjuk baik kita, datang bisikan-bisikan supaya nanti ada orang hulu-hulu kita, itu semua tu hal-hal yang merosakkan ikhlas. Maka kata pengarang ni, cepat-cepat candas. Cepat-cepat candas. Apa cara nak candas? Dalam kitab lain menyebutkan kena banyak kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bila nak derma tu ikhlas lillahi ta'ala. Tapi oleh kerana derma kita tu kali banyak, kita mengharapkan orang tengok aku derma ni RM50. Ada terlintas la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata sahabat Abdullah bin Zubair, aku mendengar Rasulullah SAW macam imam buat tadi lah, macam kita buat tadi. Setiap kali lepas solat, Rasulullah akan istighfar 3 kali dan Rasulullah akan baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau solat-solat yang lain, Rasulullah baca 3 kali. Kalau solat subuh dan solat maghrib, Rasulullah baca 10 kali. Ada dalilnya. Macam mana yang orang sana kata itu bid'ah, tak ada Rasulullah buat. Ada hadis, ada dalilnya. Tujuannya apa kata sahabat Abdullah bin Zubair? Tujuannya apabila kita telah melakukan sesuatu amal, unsur-unsur yang merosakkan ikhlas kita itu pasti akan datang. Semua orang akan terjadi begitu. Jadi dengan zikir dan wirid yang kita buat itu, mudah-mudahan unsur-unsur yang datang yang merosakkan ikhlas kita itu akan disingkirkan oleh Allah SWT. Allah akan menerima amalan kita, solat kita itu tadi sebagai solat yang ikhlas. Rasulullah itu tak ikhlas ke? Rasulullah itu dah confirm nak ikhlas hanya 100%.
tapi oleh kerana Rasulullah itu sebagai contoh, petunjuk. Jadi dibuat itu petunjuk, contoh untuk kepada umat-umat yang kita ni lah. Jadi bayangkanlah, kalau ada orang yang semayang, dah salam-salam tu cabut. Maknanya dibimbangi semayang dia tak ada nilai. Jadi kita nak mendapatkan semula nilai solat kita tu yang diganggu oleh macam-macam gangguan dalam solat, daripada takbir sampai salam, confirm kita akulah. Kita akur masing-masing kita ada gangguan dalam semayang. Maka itulah yang Rasulullah tunjukkan, contohkan. Kita baca la ilaha illallah wahdahu, istighfar dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang pertama yang ditunjukkan oleh pengarang kitab ni. Kita cantas. Kita cantas siap-siap kalau datang apa tu unsur-unsur nakkan sanjungan, nakkan pujian itu, datang cuba nak berbisik ke telinga kita, ke hati kita, lekah-lekah potong. Ataupun tak terlepas pandangan, tak dipotong. Adalah bersama-sama menerima itu kerana Allah dan kerana nakkan puji. Selepas pada itu, kita minta ampun kepada Allah. Astagfirullah. Mudah-mudahan Allah kembalikan semula keikhlasan kita itu, ataupun Allah terima semula amalan kita itu sebagai amalan yang ikhlas. Unsur-unsur yang merosakkan ikhlas tadi itu Allah tolak. Jadi kamu cantas itu, dan kemudian kamu jauhi daripada sanjungan dan pujian, seperti kamu menjauhi cinta dunia demi akhirat. Jadi jauhi, elak daripada mengharapkan orang intai, orang tengok kita. Mudah-mudahan lepas ini orang akan fikir, pada dia ni orang derma RM10, dia derma ataupun dia infak RM50. Sebenarnya orang tu tak cakap macam tu pun. Kita berasa, kita berbisik, mudah-mudahan orang tu nanti akan cakap macam ni, hebat aku. Itulah muncul hebat aku. Orang lain semua masuk RM5, RM1, paling tinggi pun RM10. Aku masuk RM50, aku masuk yang umum RM100. Orang tak cakap pun, orang tak peduli pun kau nak masuk apa, tapi kita dah berasa. Itu dah usul-usul yang merosakkan ikhlas, perasan sendiri. Itu yang dia kata wujud pun. Sebab kita merasakan duit tu kita punya, kita cari, kita yang berusaha sungguh-sungguh, berniaga dengan baik, tekun, ikut syarat berniaga, bekerja sungguh-sungguh, maka dapat untung, kita pun dapat duit, kita rasa duit tu kita punya. Jadi bila kita rasa kita punya, kita nak bagi tu, kita mengharap orang tengok, kita mengharap orang puji, kita punya kita bagi ke orang lain. Sebenarnya itu bukan kita punya hakikat. Apa yang Allah bagi rezeki kepada kita itu, sama dari harta ke ilmu ke kepandaian ke apa ke, pinjaman sahaja. Yang Allah bagi pinjaman, yang Allah amanahkan untuk kita, kita laksanakan atas mengikut apa yang dia perintahkan. Itu kalau cantik semua, kalau dapat tanamkan dalam jiwa kita macam tu. Ketika menyembelih sifat tamak pula, tadi sifat pujian, dan menjauh pujian dan sanjungan, kan? Apabila keduanya itu telah dapat melakukan dengan baik, menghindar sifat tamak tu, nakkan ada balasan pada orang lain, nakkan bentuk material, orang bagi kalau satu-satu kebaikan dia buat, orang bagi, ataupun nakkan sanjungan pujian tadi. Kalau sudah kau dapat cantas dengan sebaiknya, insya-Allah amal kamu itu bermaksudnya ikhlas. Maka kita pun dapatlah ikhlas itu. Sebagaimana kata, jika kamu ketika menjauhi sifat tamak dan juga mengharapkan pujian sanjungan daripada orang itu, kau lakukan dengan tekun, dengan betul-betul sungguh-sungguh, sambil minta tolong dengan Allah SWT, mudah-mudahan Allah jauhkan, maka di ketika itu ikhlas itu mudah kau dapat, ataupun ikhlas itu mudah kau lakukan. Ikhlas itu confirm dapat daripada Allah SWT. Karena kita kena faham, ikhlas itulah perkara yang akan dinilai di akhirat nanti. Banyak mana amalan kita akan dikumpulkan, tak apa, Allah panggil hisab, kemudian dikira boleh ikhlas ke tak ikhlas. Semua itu ada dalam rekod Allah SWT dalam buku catatan kita. Maka kita pun tanya, nampak macam senang, nampak macam mudah. Lalu timbul persoalan bagi kita,
Apa yang memudahkan untuk aku nak lakukan itu? Macam mana nak lakukan? Bunyi macam mudah. Ya, kemudah. Tapi selama hari ini aku rasa macam payah juga nak hilangkan. Nak hilangkan tu payah juga. Contoh, saya contohkan diri saya sendiri lah. Apabila datang orang panggil buat kuliah macam ni, ceramah, kita buat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Itu sebagai satu tanggungjawab kita. Tapi oleh kerana dah jadi kebiasaan, satu masjid panggil saya ceramah, dah jadi mana-mana masjid pun dah jadi kebiasaan. Habis dia ceramah, Abu Salam, salah seorang bersalam tu adalah envelope dalam tangannya. Dia salam pun terasa ada envelope, kata nak ambil, masuk okey. Sampai satu masa, barangkali bendaharinya tu balik kampung, tak ada salam, tak ada envelope lah. Mula hati kata, tak ada envelope lah ni. Sedangkan pasal apa ni, benar hari dia balik kampung cuti, tapi next bulan depan datang ceramah, dia cover balik lah. Ada sebenarnya, orang pun tak lupa dengan tugas dia, tetapi gangguan dalam hati tu. Mula salam semua tak ada envelope. Tak ada envelope kali ni, dia lupa. Itu contoh, tapi mudah-mudahan istighfar balik. Ya Allah, kalau memang itu dah cantik, pegang satu formula. Apa juga yang terjadi, apa juga yang berlaku, semuanya dah disusun cantik oleh Allah SWT. Engkau dapat ke, engkau tak dapat ke, apa yang hajat aku minta tak dapat ke, dapat ke, semua tu dah cantik. Allah dah susun, Allah dah atur, Allah dah buat dengan cantiknya atas ilmu Allah dan atas kudrat Allah dan atas Allah menyusun. Kita saja nafsu kita mengatakan ini bagus, ini tak bagus. Kita dapat bagus, kita tak dapat tak bagus. Kita rasa. Tapi sebenarnya dapat ke tak dapat ke, sehat ke sakit ke, kaya ke miskin, semua dah cantik lah. Cantik sangat susunan Allah SWT. Itu kita kena pegang, kita jadikan tangkal azimat dalam hati kita. Istilah tangkal. Pegang apa-apa juga buat pegang. Kalau rasa hati tu tak apa nak kenal atas perjalanan tu, sebenarnya perjalanan tu dah cantik. La hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kerana apa yang Allah dah susun tu cantik lah. Dah cantik sangat. Maka kita tanya tadi, soalan tadi, macam mana nak buat? Rasa macam senang. Senang, buangnya cantahnya macam kita nak sembelih lembu, macam kita nak sembelih kambing ni, korban ni. Tapi apa yang dialami payah juga. Maka dijawab oleh ulama ni, menyembelih sifat tamak itu mudah kau lakukan dengan cara menanamkan keyakinan 100%. Tadilah saya dah tersebut dulu. Menanam keyakinan dalam hati bahawa apa yang kau inginkan pasti hanya ada dalam khazanah Allah SWT. Maknanya kena yakin rezeki kita tu A, B, C, D, sampai Z semua dah Allah susun, semua dah Allah bagi cantik sangat. Bila datangnya besok lusa itu kita dah tahu itu Allah dah susun cantik. Jadi dengan sebab itu kita tidak memerlukan rasa tamak kepada orang lain. Kerana apa yang Allah dah tentukan kita punya tetap akan jadi kita punya. Apa yang Allah dah tentukan itu bukan kita punya, tak akan jadi kita punya. Walaupun kita usaha bermati-matian nakkan juga benda itu, tapi bila Allah dah kata itu bukan hak kamu, dalam ilmu Allah yang qadim dulu dah tetapkan itu bukan hak kamu, walaupun kamu ingin sangat tak akan dapat. Dan itu hak kamu, itu kamu punya, Allah nak bagi. Walaupun kamu santai-santai ataupun tak terfikir dalam kepala otak, dia akan dapat. Cuma dalam keadaan lain, kalau kita dalamkan lagi, termasuklah dalam bab taqwa pula, untuk nak mengimbangkan rezeki yang Allah bagi. Jadi engkau tanamkan keyakinan yang sebenar-benarnya dalam hati kamu, keyakinan 100%. Semua apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu ada di sisi Allah. Yang kalau dah kita punya lah, tak ada orang lain yang akan dapat. Kalau bukan kita punya, usaha macam mana lah, tak akan dapat pada kita. Sebagaimana saya katakan tadi, yakin sepenuhnya perjalanan hidup kita ni, rezeki kita, baik ke buruk ke yang kita anggap, semua dah Allah tentukan. Perjalanannya telah Allah tulis dalam skrip. Kita ikut skripnya. Sebagai pelakon di pentas dunia ni,
kita ikut skrip je. Dan hilanglah gundah gulana, hilanglah rasa Allah tak dapat itu, Allah tak ada rezeki, tak ada, semuanya Allah dah tentukan. Jadi itu segala apa juga khazanah kekayaan itu ada di sisi Allah. Allah tak akan miskin. Kalau Allah nak bagi, Allah bagi. Dan selain Allah tidak ada siapa yang boleh bagi. Sementara untuk menjauhi pujian dan sanjungan daripada manusia dengan cara meyakini bahawa pujian mana dia tadi sementara menjauhi pujian dan sanjungan mudah juga kau lakukan dengan cara kau yakin juga 100% bahawa tidak ada apa pun yang memuji kamu itu yang akan memberi manfaat dan berguna serta celaan pula berbahaya pada kamu. Jadi nak menghilangkan rasa sanjungan, nakkan sanjungan, tanam dalam kalbu kita, tanam dalam jiwa kita bahawa orang terpuji kita setinggi mana, setara mana pun tak akan mengubah keadaan kita. Aku tetap macam tu juga. Maknanya kalau dia puji kita pun tidak naik kita sampai ke langit, hebat, jadi hebat kita tak. Pujian dia tu sekadar itu. Tapi malangnya kita rasa selalu kita berasa orang puji kita. Sebenarnya orang pun tak kisah kita pun. Kita ni kuat ke, kita ni kaya ke, kita ni alim ke, kita ni apa ke, orang tak kisah pun. Kalau orang kisah pun sekadar di mulut, itu nak kata nanam. Sekadar di mulut orang, anda ni alim betul lah. Situlah. Takkan naik martabat kita, takkan kita juga sebaliknya kalau orang kecil kita, marah kita, takkan jatuh martabat kita. Kita tetap begitu, tanam di situ. Orang puji takkan naik pun, tak ada apa. Tak ada apa yang jadi kelebihan pada kita. Kerana ditambah di situ, setiap pujian daripada manusia itu tidak akan memberikan manfaat dan juga setiap celaan itu tidak akan mendatangkan bahaya kepada kita. Sementara itu hanya puji dan cela Allah lah yang kita tanam, yang kita perlu takut. Bila kita mengharapkan orang puji, di situ datangnya cela Allah. Di situ perlu kita takut. Takut kita terima, kita mengharapkan puji, sebenarnya Allah pun mencela Allah. Kerana kamu terima, kerana aku, kemudian kerana puji. Berlakulah di sana. Kalau dalam kitab tasawuf atau kitab akhlak yang paling tinggi pula diistilahkan sebagai syirik. Syirik khafi. Kerana lakukan kerana Allah, kemudian di samping itu ada kerana yang lain, kerana nak puji, kerana nak apa. Maka rumusannya jauhilah pujian. Orang yang pujiannya tidak memperbaiki kamu, apatah lagi kalau orang puji itu. Bila nak puji itu kita rasa kita semacam, kita rasa kembang yang jauhkan. Kita jauhkan diri pada orang macam tu. Kerana walaupun kita niat, kita dah tanam tadi, orang puji tak mana pun. Tapi sebagai makhluk yang lemah manusia, walaupun kita rasa itu, dia puji tak mana pun. Tapi dalam pada dia puji itu masa kembang juga, masa besar juga bila orang puji tu. Jadi dalam keadaan macam tu, bila orang puji, kalau boleh kita buat tak kisah, tak apalah. Tapi kalau dia puji, asyik puji kita merasa dah besar tak, jauhi orang macam tu. Jauhi daripada mendekati orang macam tu. Kerana setiap kali kita dekat dia puji kita merasa kembangan, rosak hati aku, rosak roh aku. Jauhi orang pada itu sebelum sama ada dia memuji atau mencela. Maka dengan nak menjauhkan itu, jauh secara zahir, tak usah berkawan dengan dia lagi secara itulah, janganlah jadi musuh pula. Jangan dekat dengan dia lagi, ataupun boleh dekat dengan dia dengan cara kita tanam sungguh-sungguh cinta kita kepada Allah SWT. Ini sedaplah. Cinta yang sebenarnya, cinta yang kita mengharapkan pujian daripada Allah SWT sahaja. Itu. Sebagaimana kemudian nak dapatkan benda ini macam mana? Bertimbul juga soalan. Maka kata pengarang, nak dapatkan benda ini kenalah sabar dan yakin. Pertama tadi yakin, rezeki daripada Allah. Segala apa yang dia telah diaturkan cantik semuanya. Tak ada yang buruk, tak ada yang bodoh. Yang mengatakan bodoh itu kita je. Kita kerja
tak juga gaya-gaya masuk bulan nasihat nampak macam buruk, sebenarnya cantik. Kita dah bekerja sungguh-sungguh, tak juga gaya-gaya cantik tu. Allah dah susun cantik. Sebenarnya kita belajar jenuhlah, kawan-kawan lain semua dah naik ke atas, kita masih di situ, kita tak faham. Kita rasa itu satu keburukan bagi kita. Tidak, sebenarnya cantik. Itu tahap Allah dah tahu tahap kita dari mana. Cantiklah sangat. Jadi perkara itu nak tanam itu tu kena ada sabar dan yakin. Lagi satu, kena istiqamah. Bila orang datang puji ke, buat tak tahu. Datang kali kedua, buat tak tahu. Datang kali tiga, puji ke, buat tak tahu. Datang kali empat kan, buat tak tahu. Kita tolak-tolak. Dan akhir sekali, bila kita selesai istiqamah, sabar, maka benda itu nanti baru kita akan dapat peroleh. Sebagaimana teman saya cakap, ada wali Allah mengatakan, aku melakukan amal dengan niat ikhlas, tapi rupa-rupanya setelah 40 tahun aku beramal, baru aku merasakan benar-benar ikhlas. Sebelum pada itu amal ikhlas, tapi ada juga unsur-unsur yang mengganggu ikhlas. Baik, unsur-unsur yang mengganggu ikhlas memang wujud setiap masa. Semua orang akan merasa itu. Tapi perlulah pada istiqamah, sabar, dan juga yakin. Kalau sabar itu kita tengok dalam Quran yang sabar, apa dia sabar? Ada 3 perkara sabar. Sabar melakukan amal, ketaatan. Sabar meninggalkan maksiat, nak meninggalkan kemungkaran maksiat, kena sabar, istiqamah. Dan sabar yang ketiga, sabar atas apa juga musibah yang Allah timpakan kepada kita. Sabar musibah, kerana musibah itu sesuatu yang menimpa kita itu sebenarnya bagaimana saya kata-kata itu baik. Semuanya cantik, semuanya baik. Kita saja merasakan itu musibah, itu bencana bagi kita. Sebenarnya tidak. Apa yang Allah atur dan susun itu cantik semua. Baik, nak memanjangkan cerita tentang musibah ni, ada satu kisah. Satu kisah, orang ni dia tak kahwin-kahwin, dah minang sana, minang sini, tak juga. Orang handsome, tapi tak juga sampai dulu. Dan dia pun akhirnya sampai dia sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, ya Allah, bagilah aku jodoh, bagilah aku kehidupan yang baik, temukanlah aku dengan jodoh yang baik. Habis saja dia berdoa, amin, balik, naik motor, boom, accident, langgar, patah tangan, apa semua. Dalam hati kecil dia, aku minta yang baik, tiba-tiba dapat macam ni, macam mana? Asal itu musibah lah. Lepas itu dia pun dibawa ke hospital. Dibawa ke hospital, lalu dia dirawat, dijaga oleh seorang jururawat. Dipendekkan cerita, jururawat itu asyik. Jururawat yang selalu merawat dia, jaga dia, apa tu, akhirnya sampai jodoh dia dengan jururawat itu. Oh, di situ makbul doa dia, dapat dia jodoh yang terbaik. Gitu. Jadi yang tadi aksiden tu nampak macam musibah. Allah, apalah musibah tu juga, tapi rupanya baik. Allah dah susun cantik nak mempertemukan dengan jodoh dia tu, dengan jururawat yang cantik tadi tu dan baik tadi tu yang sama dengan dia sebagai mengkabulkan jodoh terselingan. Jadi kena lakukan sabar sebagaimana Allah firmankan kita sebut, fasbir inna wa'dallahi haqq. Bersabarlah kerana janji Allah itu sebenar-benarnya. Wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Maka dan sekali-kali jangan sampai orang yang tidak meyakini kebenaran daripada Allah itu menggelisahkan hati dia, menggelisahkan kau. Jadi setiap musibah, cerita tadi itu, setiap musibah yang datang kepada kita, jangan rasa gelisah, jangan rasa malam nasibku, malam subuh nasibku, betapa malam nasib malam ya. Tak, semua itu Allah dah atur dengan cantik. Dan firman Allah lagi, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ayat surah Sajadah yang biasa kita baca pada hari Jumaat. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dan perintah yang kami selama ini mereka sabar dalam melakukan dan meyakini ayat-ayat kami. Ini kalau dalam tafsirnya menceritakan tentang orang Yahudi lah, ataupun Bani Israel. Bani Israel ni seringan kan, sebagaimana kita tahu mereka ni menderhaka, banyak menderhaka kepada Allah SWT. Namun tak dinafikan dalam kalangan Bani Israel itu terdapat juga di kalangan mereka ramai yang Quran, banyak cerita-cerita
Israeliat yang taat. Apa yang ini diceritakan ni tentang ketaatan mereka itu, tentang istiqamah mereka itu, tentang sabar mereka itu dalam melakukan ta'abbud kepada Allah SWT. Baik, dikatakan lagi oleh pengarang kita, ikhlas yang kita buat tadi itu, ataupun kita katakan kita mencantas segala apa itu sifat-sifat ataupun anasir-anasir luar yang datang mengganggu kita itu, muncul tadi itu, kita mencantaskan dia, kita menghilangkan dia, kita mengelakkan sesuatu pada dia, maka perbuatan kita itu dinamakan sebagai siddiq. Adapun ikhlas itu selepas kita dah melakukan amalan tersebut, maka jika amalan itu memang benar kerana Allah, dapatlah kita title ikhlas, dapatlah kita maqam ikhlas, dapatlah kita maqam ikhlas itu, bintang ikhlas. Namun sebelum ikhlas itu, sebagaimana tadi, kita kena lakukan beberapa perlakuan untuk mencantas unsur-unsur yang datang ganggu itu. Jadi perbuatan kita melawan, mencantas, itu namanya siddiq. Siddiq maknanya kita membenarkan atau kita yakin apa yang telah Allah dah tetapkan kepada kita. Allah dah rezeki Allah tu dah macam tu nak bagi kat kita. Tak perlulah kita bercita-cita nakkan rezeki yang ada ke Allah supaya datang ke kita jadi milik kita. Tak perlu kita mengharapkan manusia lain akan menguji kita bahawa kita lah yang terbaik di kalangan manusia yang ada. Tak perlu. Kerana puji macam mana pun tak akan jadi kita yang terbaik. Kalau ada orang yang lebih baik, kita tak akan dapat mengatasi dia. Dan setiap apa perjalanan hidup kita ni, semuanya Allah dah tentukan ABCD sampai Z, dah ada hitam putih, semua dah cantik dah untuk kita. Jadi segala perasaan-perasaan atau lintasan baik itu dinamakan siddiq. Siddiq itu apa tu sifat itu? Siddiq itu orang yang memiliki sifat itu. Maka siddiq itu perlu kita tanamkan awal-awal dalam diri kita. Apa siddiq itu? Tadilah cerita tadi, kita yakin sepenuhnya. Yakin sepenuhnya perjalanan hidup kita ni Allah dah susun cantik, Allah dah buat cantik, Allah dah bagi nasi cantik-cantiknya masing-masing dengan habuannya. Dia kaya, Allah dah tetapkan dia kaya kerana sesuai dia kaya. Aku miskin, Allah dah tentukan aku miskin kerana sesuai dengan aku miskin. Kalau aku jadi kaya, lain pula cerita. Dia alim, dah sesuai dengan dia alim, Allah tentukan dia alim. Aku ni tak berapa alim, kalau kata bodoh, dengan istilah bodoh, tak berapa alim. Dah Allah tetapkan begitu, dan sesuai dengan aku begitu, dan lain-lainnya lah. Jadi dalam kita melakukan setiap amalan kita, kerana Allah SWT, pertama-tamanya dia bergantung kepada niat kita. Niat itu penting. Nak menentukan ikhlas tak ikhlas itu, dia pusing balik ke situ lah. Niat, awal-awal niat tu, awal-awal bismillah tu, awal-awal langkah tu, itu katakan niat yang sangat penting. Niat itu kita datang masjid contohnya, nak solat, daripada rumah dah pasang niat. Jadi dah pasang niat, maka kalau ada gangguan-gangguan macam ni, mudah-mudahan dijauhkan, siap niat dah. Aku nak sampai masjid nanti nak sembahyang sunat, dah ada dalam bayangan. Seperti seorang pengarah nak buat filem, seorang pengarah kalau dia nak buat filem, dia contohlah, dia kena dah ada khayalan dalam minda dia tu dah ada. Dia dah bayangkan, kini hero tu kini, hero tu kena tumbuk orang jahat tu belah kanan. Dia dah bayangkan sebenarnya. Dia dah bayang, kemudian dalam, dia tulis dalam skrip tu dah tunjuk gitu. Kemudian dia akan arah lah, pelakon-pelakon tu kena buat gini-gini ikut. Dan bila dah berhasil, baru puas hati dah. Jadi itu jugalah kita sebagai pengarah kepada roh kita, kepada hati kita, kepada rumah, dah siap dah atur. Aku nak ke masjid, nak buat ini, nak buat ini, nak buat ini. Kalau datang gangguan-gangguan macam ni, kena cantat. Maknanya daripada rumah kita dah niat, kita dah siapkan skrip dia, skrip perjalanan kita, apa yang kita nak buat. Maka itulah yang dikatakan niat, itulah yang akan menjadi pergantungan kuat kepada aturan perjalanan hidup kita, aturan perjalanan ibadat kita. Diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab, kita biasa dengar hadis ni. Aku mendengar Rasulullah sabda, seluruh amal perbuatan memang tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat. Mana hadis tu? Hadis yang pertama
Kalau kita buka kitab hadis 40 Imam Nawawi, itu hadis yang pertama sekali. Kita pun dah biasa dengar, malahan dah berulang-ulang kali kita dengar. Kenapa saya kata berulang-ulang kali? Bila datang satu ustaz buka kitab hadis 40, dia akan baca hadis itu. Kemudian ustaz pun dah sampai hadis ke 10, 11, ustaz pun dah tak datang lagi. Datang ustaz baru pula ganti tempat. Dia kata dia nak bawa kitab hadis 40. Dia tak sambung. Dia mula dari awal hadis pertama. Kita mendengar huraian dia. Lama ustaz, dah setahun, 2 tahun, 3 tahun, dah sampai hadis yang ke-10 orang ni. Dia pula dah tak ada. Datang ustaz baru pula. Ustaz baru tu kata dia akan bawa hadis 40. Dia pun baca daripada awal. Jadi hadis 1 sampai 10 tu dah bola-bola kita dengar. Hadis 11 sampai 40 tak pernah dengar pun. Tak pernah dengar, tak pernah tahu. Kalau melainkan kalau kita baca lah kita pun. Kalau dengar daripada ustaz, tak pernah dengar. Datang ustaz baru, dia mula balik hadis pertama. Datang ustaz baru lain, dia mula balik hadis pertama. Dari hadis innamal a'malu binniyat. Ini dah biasa sangat kita dengar. Dan kita bertahu setiap amal itu diperolehi atas niatnya. Maknanya dalam huraian juga niat itu dia akan membezakan jadi ibadat dan adat. Kalau kita datang biasanya, ini dah musim apa ni, musim kurban. Datang nak pergi sama-sama kurban, datang biasalah, janganlah ni adat. Biasalah kita datang jumpa kawan-kawan, tolong-tolong buat kerja. Tapi kalau dia datang niat, aku datang nak berkorban, tak masuk korban pun, tapi aku nak korban tenaga lillahi ta'ala. Sepanjang dia bersama dalam majlis korban itu sampai akhirnya daging itu dihagi-hagikan, pahala bagi dia. Dia pahala. Dengan sebab itu niat, peranan niat itu penting. Kita mula melangkah tu apa tujuan kita nak datang masjid besok hari korban. Niatkan, aku nak bersedia sekambung dengan korban, walaupun aku tak berkorban masuk bahagian korban, tak cukup duit ke apa, tapi aku nak korbankan masa, korbankan tenaga, sama-sama bekerja lillahi ta'ala. Jadilah dia ibadat, jadilah dia perkara yang mendatangkan pahala bagi kita sepanjang kita datang sampai nanti kita balik. Kalau kita datang biasa, tak pasang niat, datang jadi adat. Dah biasa datang masjid, dah biasa berkawan-kawan ramai, dah biasa buat kerja-kerja kewajikan, dah biasa, jadi biasalah. Jadi biasa, mungkin di situ datang pujian manusia puji, dia ni bagus lah. Kalau apa program masjid selalu dia datang. Kita pun ada mau sampaikan, apa ni nazir ataupun apa tu puji lah kau ni. Tiap-tiap apa juga program masjid kau mesti ada. Kita pun tumbang. Itu di antara usul-usul Musa. Jadi dengan niat, siapa saja, itu panjang cerita dari hadis lah, siapa yang hijrah kerana Allah dapatlah. Siapa yang hijrah kerana nak kahwin, dapatlah dia kahwin. Kemudian hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa man hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu lillahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya wa amirul abdul yankiruha. Dia akan dapat itulah. Barang siapa segala amal itu mengatur pada niat, dan siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, dia dapatlah Allah dan Rasul. Barang siapa berniat kerana mendapatkan sesuatu dunia atau kerana berkahwin dengan satu perempuan, maka dia akan dapatlah perempuan tersebut atau dunia tersebut. Maka kita kalau nak tengok dalam huraian hadis itu, sebenarnya ada cerita di situ. Satu lelaki nama dia Qais, zaman di Mekah, dia bercinta dengan seorang wanita. Kemudian wanita itu bila datangnya dakwah Rasulullah, dia beriman. Sedangkan yang lelaki itu tak beriman, kemudian sikit baru dia beriman. Jadi apabila perempuan itu ikut Rasulullah hijrah ke Madinah, lelaki itu pun ikut juga hijrah. Dia ikut hijrah itu bukan kerana hijrah itu, tapi kerana dia tak pernah pegang perempuan. Cinta daripada perempuan itu sangat kuat. Dia nakkan sangat perempuan itu. Maka hal mereka ni Rasulullah tahu melalui wahyu. Jadi Rasulullah sebut, kalau datang hijrah ni kerana nak perempuan itu, kamu dapatlah perempuan itu tadi. Jadi itu tafsir dalam hadis lah. Jadi penting dalam itu niat. Niat itu satu yang jadi pendukung kuat dalam setiap amalan yang kita nak buat.
Baik para ulama seperti Syafi'i, Ahmad, Ibnu Al-Madani, Abu Dawud, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi dan lainnya sepakat mengkategorikan hadis tentang niat sebagai seperempat, sepertiga atau setengah daripada Islam. Sepakat, memang sepakatlah semua ulama yang sebutkan tadi itu, bahawa niat itu dia merupakan sebahagian daripada perkara yang dikatakan Islam, iaitu perkara yang diwajibkan kalau kamu hendak mengkategorikan apa yang kamu buat itu sebagai memenuhi tuntutan agama. Agama suruh buat macam ni, agama suruh solat, agama suruh baca Quran. Tapi kalau kamu datang tanpa niat, tak ada niat untuk nak melakukan itu, maka dia tak jadi agama. Dia jadi adat lah, biasa. Contoh macam tadi kurban juga lah. Kalau datang saja-saja. Jadi kena pasang niat apa ini, kena pasang niat besok bila hari kurban, datang pasang niat. Baik, dia kepada rumusan daripada hadis tadi lah, innamal a'mal binniyat, atau rumusannya kepada ulama kata pertama, sabda Rasulullah, sesungguhnya seluruh amal perbuatan itu bergantung pada niat. Apa niatnya? Ada niat, adalah pahala. Tak ada niat, kosong itu sajalah jadi adat. Dia apa tu nak menyedapkan macam puisi lah, sama ada ibadat ataupun adat. Kalau niat jadi ibadat, tanpa niat jadilah adat kebiasaan. Yang kedua, dalam hadis Rasulullah itu tadi, di antara kebaikan Islam seseorang itu ialah dengan meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Maknanya melakukan sesuatu tanpa niat itu maknanya kosong itu saja. Jadi meninggalkan melakukan perbuatan yang sia-sia, kosong, maka dengan cara berniat itu dia akan melakukan sesuatu yang perbuatan yang mantap, yang ada nilai di sisi Allah SWT. Niat itu penting. Yang ketiga, dalam sabda Rasulullah itu, seorang mukmin belum dikatakan mukmin sebelum dia meredai untuk saudaranya sekali seperti dia meredai untuk dirinya sendiri. Atau nak kaitkan dengan diri. Sekali lagi, seorang mukmin belum dikatakan mukmin sebelum ia meredai untuk saudaranya kecuali seperti ia meredai untuk dirinya. Keempat, halal itu jelas. Itu huraian daripada ujung hadis tadi. Yang pertama, yang kedua tu bahawa yang innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat itu sesungguhnya amal itu kena ada niat, kata daripada ibadat jadi ibadat, jadi adat saja. Dan kebaikan dalam Islam itu di situlah. Kerana niat itu datang di kebaikan, tanpa niat itu kosong begitu saja. Yang ketiga, yang keempat itu hurai kepada ujung hadis itu tentang hijrah kerana Allah, apa tu dapat Allah. Jadi Imam Ahmad pun berpendapat bahawa hadis ini sesungguhnya seluruh amal perbuatan salah satu kaedah Islam, akan tetapi beliau, yakni Imam Ahmad, mengkategorikan ada 3 hadis yang menjadi kaedah Islam, iaitu seluruh amal perbuatan berniat, halal itu jelas, haram itu jelas, dan siapa yang membuat hal baru dalam urusan, dia bukan pada sebahagian daripada kami akan ditolak. Baik, yang pertama saja. Yang pertama saja, Imam Ahmad mengatakan seluruh perbuatan itu, bukan Imam Ahmad, seluruh perbuatan itu bergantung kepada niat. Jadi niat yang baik itu dapat pahala, dan daripada niat yang baik itulah dia akan membuahkan kepada ikhlas. Tajuk kita asal kita berbicara tentang ikhlas. Dari dengan niat yang kita dah siap-siap, dari situlah kita mengharapkan bahawa amalan kita itu nanti akan datang ikhlas. Contoh tadi, pada korban besok kita datang, kita dah set nak datang kerana Allah, set nak perlu membuat, walaupun aku tak ikut serta, tapi aku korban tenaga, kita pun datang, itu sudah jadi ibadat. Kita datang, maka kita pun buatlah lillahi ta'ala. Datang ikhlas itu, tak ada kita nak mengharap, oh orang puji kau ni bagus lah, kau ni apa saja program masjid buat, kau mesti ada, mesti apa ni melibatkan diri. Tak ada lagi tu lah. Bila kita dah bawa niat lillahi ta'ala, buat. Kalau orang nak puji pun pujilah, alhamdulillah. Kalau Allah marah pun, marah kau ni datang tunjuk mukanya, tak ada kerja buat, ada juga berlaku. Dia datang awal-awal, buat tujuan dia nak daging. Dia nak
Tapi dia duduk saja, dah parti orang buat kerja. Orang potong, orang lama ke dia parti, tak ada buat kerja pun. Di ujungnya, kerana dia nak lagi, dia kerja juga sikit-sikit. Dia mengarang itu, dia pasal itu, dia jadi tukang arang. Ada juga kita pengalaman di hidup kita lah. Kita nampak benda-benda itu berlaku. Datang jadi tukang pengarang. Dia jadi arah sana buat arah ni. Kerana dia tak set niat awal dalam rumah. Aku datang nak pergi tempat, aku nak duduk. Itu niat dia. Jadi niat macam itu tak, itu bukan niat lah. Dan duduk saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin Allah sekalian, sebagai rumusannya kita tahulah niat itu sebagai satu asas yang sangat penting dalam amalan kita. Dan ikhlas itu dapat kita perolehi dengan cara awal-awal lagi kita memasang niat yang baik. Jadi mudah-mudahan kita koreksi baliklah diri kita. Apakah selama hari ini kita buat ikhlas, ataupun adakah selama hari ini kita buat niat kita betul? InsyaAllah dan Alhamdulillah, kalau selama hari ini apa yang kita buat sejajar dengan apa yang kita kongsikan pada pagi ini, bukan apa yang saya ajar, saya kongsi, kita kongsi. Alhamdulillah, syukur. Apa yang kita buat yang lalu-lalu itu sejajar dengan apa yang kita kongsi pada ini, nampak betul. Alhamdulillah. Kalau apa yang kita buat dulu nampaknya dah tersasar daripada apa yang kita kongsi pada ini, dia cakap macam ni, saya cakap ini, aku dulu lain betulnya, maknanya tak ada ikhlas. Maka kita cover balik dengan la haula wa la quwwata illa billah, dan cover balik dengan kita mohon ampun kepada Allah SWT. Banyak beristighfar, banyak mohon ampun kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan rahmat, rahim dan rahmat Allah itu, segala ketidakikhlasan kita itu Allah akan catat. Allah tolong catatkan, buang. Jadi apa kita amalkan dulu itu ada unsur-unsur yang tak ikhlas dalamnya, Allah terima juga sebagai ikhlas. Kerana orang Islam juga, orang mukmin kita juga. Untungnya, terutama kita umat Muhammad, dan juga terutama dengan sifat Allah yang Maha Pengasih, Halim, Maha Penyantun. Walaupun dulu kita buat tak ada niat, buat begitu-begitu yang memang tak dapat pahala langsung, tapi Allah simpan itu. Mungkin satu masa datang kesedaran dia setelah belajar, dia nampak itu kesilapan dia putar balik, dia berbetulkan balik niat, berbetulkan balik ikhlas dia, maka amalan yang dibuat kita ikhlas, dan amalan-amalan yang tak ikhlas sebelumnya pun dibuat itu dengan sifat rahman Allah, halim Allah akan kategorikan juga sebagai ikhlas, memasukkan balik. Mudah-mudahan itulah hendaknya apa yang akan terjadi pada kita. Sentiasalah kita perbaharui tekad dan niat kita, dan sentiasalah kita memohon ampun kepada segala yang telah kita buat itu, yang mana di dalamnya banyak kedapatan kesilapan sana sini, banyak kekurangan, banyak cacat celanya lah. Dengan sebab itu ada satu istighfar. Setengah ulama kata kita baca pada tahiyat akhir sebelum salam, ataupun setengah ulama kata baca masa solat tahajud, doa solat tahajud. Allahumma ghafir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal mu'la. Kita minta maaf kepada Allah, ya Allah, Tuhanku, maafkanlah dosaku yang aku sedar, yang aku tak sedar, yang dulu dan yang sekarang, yang kamu tahu, aku tak tahu, dan yang aku tahu, ada yang aku tahu itu dosa, itu tak betul, tapi buat juga. Kita minta ampun kepada Allah keseluruhannya. Boleh dibaca dalam solat tahajud kita malam-malam, ataupun boleh dibaca dalam tahiyat akhir itu sebelum bagi salam. Bacalah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, sekadar itulah perkongsian saya pada pagi ini, dan mudah-mudahan insya-Allah jika direzekikan lagi pertemuan kita, insya-Allah kita akan sambung lagi pula di bawah tajuk-tajuk keutamaan niat. Ada masuk dalam bab niat mana? Keutamaan niat, apa hebatnya niat ni, walaupun secara umum kita dah tahu lah. Dan juga beberapa kisah-kisah contoh. Kita nak tengok tentang macam mana ikhlasnya orang dahulu, orang sebelum dan zaman-zaman permulaan Islam. Sekali lagi, Allahu'alam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wala hawla wala quwwata